Sini Pak Nal nak mengulas perlawanan antara Perak dengan JDT sebentar tadi. Sungguh mengecewakan. Ini bukan Perak yang saya lihat sebelum ini. Tapi Perak yang selayaknya digelar seladang sebelum ini nampaknya dah jadi jelebor ataupun labi-labi je lah standardnya. 7-0. Perlawanan ni bagaikan macam orang dewasa lawan dengan kanak-kanak. Sebab pasukan lawan yang saya lihat dalam perlawanan tadi adalah satu ataupun dua aras lebih tinggi daripada pasukan kesayangan saya, Perak ni. Ini baju Perak ni. Tetapi pada malam ini saya sangat kecewa. Orang kata dia perlawanan malam ini tidak bermain sebagai sebuah pasukan ataupun satu pasukan. Maknanya individu-individu tidak bersatu padu lah antara player-player tu. Adalah 2-3 orang yang boleh dikatakan bermain dalam top form yang inilah yang bagus. Yang selainnya terutama penjaga gol. Satu lagi pasukan Perak ni, Kusher terutamanya Mehmet Durukabik. Kalau telah melihat separuh masa pertama dah ditembusi 4-0, saya disimpan lagi penjaga gol itu tidak ditukar. Jadi kalau orang Perak kata apa tak semiak benar gayanya, apa kejadahnya, disimpan lagi. Patutnya tukar lah. Jadi rating yang saya boleh bagi player-player pada malam ini tidak lebih daripada 5 je. 5/10. 5 tu pun ada player yang betul-betul form. Seperti pemain import Di Paula. Bolehlah bagi 5/10. Kemudian Syahrul pertahanan tu. Okey lah, boleh bagi 5. Yang lain tu 3/10. Itulah selayaknya. Sebab bermain tidak satu pasukan. Amat kecewa. Sukar digambarkan kecewaan saya. Tengok, penuh semangat ni. Pakai baju Perak walaupun tak pergi stadium. Saya tengok dalam bilik tapi rasa macam dekat stadium. Tapi kalau pemain lawan macam ni, macam mana para peminat ataupun penyokong nak pergi stadium? Kalau main kalah tipis 1-0, 2-1, itu tak apa lagi. Kalau 7-0 punya keputusan macam ni, orang nak pergi stadium hanya nak menanggung kekecewaan pergi stadium. Adakah anda mahu? Pasukan Perak harus diingatkanlah. Kalau tak mahu semakin merudum ataupun penyokong tidak mengambil endah dengan pasukan, macam mana? Pastinya prestasi akan makin menurun. Dan akhirnya terjunam ke lembah yang paling dalam. Sepatutnya saya ni buat video ni, saya nak selumbung dengan plastik hitam muka ni sebab malu. Apatah lagi rakan-rakan jiran-jiran yang JDT nanti bila jumpa saya dengan senyum sinis, saya rasa amat malu. Bagi yang tak mengenali saya tu, saya lah Pak Nal, penyokong Tega Perak yang dipanggil seladang. Tapi sekarang dah rasa macam tak layak panggil seladang. Panggil apa tak tahulah. Jelebor ke, labi-labi ke, semut ke, itulah. Sekian sahaja ulasan dan pandangan Pak Nal. Saya Alif, penyokong Setia Johor Darul Takzim. First kali aku nak buat sikit highlight lah mengenai perlawanan di antara JDT dan juga Perak, yang berkesudahan JDT menang 7-0. Okey, 7-0. Okey, sebagai fans JDT, aku rasa aku sangat gembira lah dengan keputusan ni, dan aku rasa JDT deserve to win this match sebab JDT bermain yang sangat baik. Walaupun pada awal 10 minit yang terawal permainan agak seimbang dan pertahanan Perak agak berdisiplin pada 10 minit terawal. Selepas jaringan pertama yang dilakukan oleh Afiq Fazail, dari situ aku nampak JDT dah start dapat rentak dia lah. Dan
dia akan continue sampai 90 minit akhir perlawanan. So keputusan 7-0 ni pada aku ia sangat adil lah untuk JDT, dengan persembahan JDT yang bagi aku cukup baik, cukup impresif dan cukup cemerlang, very outstanding. Pada aku JDT layaklah mendapat kemenangan 7-0. So pada aku sebagai JDT fans, aku bangga melihat beberapa pemain muda seperti Akia, seperti Ramadan yang berjaya menjadikan gol pada malam ni, dan juga Gonzalo Cabrera mendapatkan hat-trick yang pertama, kalau tak silap saya lah, hat-trick yang pertama sejak dia menyarung jersey Johor Darul Takzim. Selepas tu bagi aku antara benda yang perlu diperbaiki oleh JDT ialah dari segi passing, sebab pada permulaan awal ni 10 minit pertama tu banyak passing JDT, banyak yang lost kat tengah. Itu sajalah kalau yang mengenai kelemahan yang perlu diperbaiki pada masa akan datang. Yang selebihnya pada aku defense JDT bermain dengan baik, sampai Syarif Fikri, pemain Perak Syarif Fikri pun susah nak tembus. So bagi saya JDT bermain dengan cukup baik dan cukup berdisiplin pada malam ni. Tahniah kepada pemain JDT. Pada aku JDT layak mendapat kejuaraan Liga Super yang ke-7 ni pada tahun ni, insya-Allah kalau tak ada halangan. Dan JDT memulakan perlawanan dalam saingan Liga Super dengan amat baik setelah 5 bulan kita cuti disebabkan PKP. Dan saya rasa JDT memulakan perlawanan dengan amat baik sekali, dan saya berharap juga JDT mampu mempamerkan aksi yang baik walaupun Sapawi sudah tiada nanti, akibat Sapawi akan bermain untuk Portugal dan Ramadan akan menggantikan tempatnya, insya-Allah. Dan bagi rate bagi pemain, aku bagi 9/10 untuk persembahan malam ni, sebab bagi aku persembahannya they deserve to get 9/10. Dan bagi aku nak ucapkan tahniah kepada JDT, dan tahniah juga kepada supporter-supporter JDT, Johor 1 Tigers. Teruskan support JDT walaupun apapun yang jadi, keep support your team and teruskan menyokong pasukan kegemaran anda. Teruskan menyokong Liga Super Malaysia dan sokong Liga Tempatan. Okey, untuk game tadi keputusan akhir JDT 7, Perak 0. Okey. First half 4-0, second half 3-0. Okey, aduh. Apa sia? Aku tak tahu nak cakap apa lah. Okey, sebagai penyokong JDT, of course kita akan rasa puas kan, dengan lama tunggu liga, lepas tu dapat pula game macam ni, memang tak rehat, orang kata gila babi, memang tak bagi can punya. Okey, satu masa first 15 minit 20 minit JDT dengan Perak fight. Dia fight, masing-masing bertukar-tukar serangan, lepas tu masing-masing disiplin, lepas tu main dengan baik, open play, cepat naik, cepat turun bila kena serang, cepat turun bila nak menyerang, cepat naik. So nampak cun lah, tapi memang nyata dan terang untuk game tadi JDT lebih bersedia, JDT lebih stabil, JDT lebih dominan di tengah, di depan dan di belakang. Okey, tengok line up pun boleh cakap memang Benjamin Mora memang bagi yang terbaik lah, yang terkuat lah. Dengan dia letak ideal, so memang dekat belakang tu memang padu lah. Tak payah tunggu ideal lah. Ingat Nacho pun diorang susah agak nak lepas. Dengan diorang pandai curi bola, diorang pandai apa lagi, pandai push.
Bila hilang bola cepat push, bila hilang bola cepat pandai curi bola. Okay, actually Perak main bagus, tapi mungkin JDT ni dia licik tau bagi aku lah. Okay, itu yang terbaik lah. Okay, kualiti Afiq dah meningkat, confident dia dah meningkat. Lepas tu tengok tadi, walaupun adalah gerakan-gerakan tu yang gagal, tapi nampak game tu sedap tengok. Okay, Cabrera dekat depan gol memang padu gila kan. Memang dia peluang tu, padahal bagi aku defend Perak tak adalah bagi ruang yang besar tau, tapi ruang yang ada tu memang walaupun kecil cukup untuk dia score. Dengan ruang yang sikit tu lah. Termasuk juga dengan player-player lain yang score macam Afiq kan, sikit je padahal ruang tu. Lepas tu Ramadan pun tadi padu, dapat first line up pula player muda, memang terbaik lah. Benjamin Mora memang power, dia percaya player muda. Okay, so nampak Ramadan lebih confident, so aku harap dia dapat first team lagi lepas ni, dan dia boleh improve lagi dia punya one to one tu lah. One to one tu nampak tadi memang dia dah confident, cuma yelah mungkin kalau dapat lagi jadi macam Safawi lagi baik lah. Alright, lepas tu memang keserasian, persefahaman tu memang padu dekat bahagian JDT. Memang Perak tadi memang paling power apa tau, dia berlari tanpa bola. Itu tadi, sorry gurau. Okay, lepas tu dengan aku rasa tadi separuh masa pertama Perak memang tak ada shot on target tau. Memang kesian gila kan. Farizal kat belakang dah boleh jual air lah. Okay, lepas tu macam player-player Perak, Syarif Fikri, Di Paula, actually diorang dah cuba yang terbaik, tapi lah kualiti tu lah, kualiti tu orang kata membezakan antara dua tim ni lah. Okay, dengan tak bagi peluang, dengan peluang yang ada digunakan secara maksimum, tu Perak JDT. Okay, so lagi satu nampak JDT ni, dia walaupun dia dah score ataupun dia dah lead 2 gol atau 3 gol ataupun 4 gol sekalipun, mentality dia tu memang nampak dia nak betul-betul menang. Okay, dia macam mentality hungry for victory tau. Maksudnya nak lagi. Lepas tu game tu tak kendur tau, dia tegang je kan. So kita sebagai penonton pun tak bosan lah tengok kan. Tapi yang kesian yang bertahan tu lah. Yang bertahan tu confirm memang down lah kan. Okay, untuk second half mula-mula tu Perak cuba untuk memberi tekanan, tapi bagi aku tak cukup, sebab JDT memang dia kekalkan momentum tu. Walaupun dia tukar orang dia tukar banyak tau, dia tukar macam biasa lah. Dia akan tukar Nazmi, dia akan tukar Safawi, dia akan tukar Akia, Syamil Putih. Lepas tu yang last kali tadi siapa tak ingat lah. Okay, 5 orang. So memang Benjamin Mora gunakan 3 peluang tu untuk masukkan 5 orang. Memang walaupun 5-5 ni masuk, kualiti tu ataupun game tu kita nampak tak berubah. Memang Jun Safawi dia dah try 2-3 kali, dia dapat gol. Lepas tu Akia pun sama, dia cuba beberapa kali tak jadi, lepas tu dia dapat gol. So memang tak ada, orang kata tak down lah. Walaupun game tu walaupun tukar orang 5, yang dia tinggalkan tu tak siapa. Dia tinggalkan si Diogo je, kesian sebab dia nak sangat bagi Diogo ni gol. Tapi memang Diogo
malam ni dia tak ada luck sebagai scorer, tapi dia banyak terlibat untuk assist dan gerakan. Memang cun. Memang tak tahulah, mungkin dia hard luck kat depan gol tadi, tapi memang dia tak dapat skor je, tapi memang bergerakan apa semua memang Diogo banyak bantu. Okay, Diogo ni okay, untuk rating first line up memang semua memang 8.5 aku bagi. Okay, lepas tu Diogo aku nak bagi 9 lah, walaupun dia tak dapat gol, sebab dia punya effort, dia punya bantuan tu dapat banyak create goal dan juga create peluang. Okay, untuk Perak, untuk JDT punya sub pun lebih kurang, at least 8 lah, sebab 7-0 kan. 7-0 tu bukan satu result yang bukan satu result yang orang kata senang nak dapat. Memang susah lah, lagi nak lawan dengan Perak kan. Tapi dia dapat buat macam tu. Mentality dia orang power, lepas tu fitness semua mantap. So itulah result yang terbaik untuk JDT. So memang puas hati. Okay, untuk Perak aku cuma nak cakap actually keeper tu aku rasa teruk sangat lah. Keeper tu teruk sangat. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Gol masa Ramadan, dia bola tu actually tak nampak pun nak menghala ke kiri keeper tau, tapi dia dah collapse dekat dengan tanah before bola tu sampai dekat dia. Lepas tu bola tu ke kanan tapi dia ke kiri. Aku tak tahu apa yang berlaku, dia kesurupan. Okay, so aku macam apa hal dia ni. Lepas tu masa gol Diogo hampir jatuh tapi dia sempat kuis tu dekat Cabrera, yang Cabrera dapat hat-trick tu, itu pun satu macam aku macam apa hal keeper ni, macam something wrong lah. Memang kesian lah. Aduh, pening. Aku siap mak keeper teruk untuk Perak. Itu memang tak cakap apa lah. Okay, so Perak hard luck lah. Okay, kena banyak improve lagi. JDT nothing to say lah. Memang siapa yang tengok game memang tak boleh cakap apa, memang padu. Okay, so untuk pemain ke-12 ini saja ulasan aku. Terima kasih kepada Amir, Amin, Jufri, Izzy untuk bagi peluang dan ruang untuk aku. So harap korang lebih dapat buat konten lebih baik lepas ni. Jangan lupa kalau ni Roger. Okay, kita Roger kalau datang JB nanti ada masa, kalau ada game kita pergi sama-sama lepas COVID. Alright, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.